Perkembangan mengenai situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tidak ada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatat hari ini dan 2 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya menyatakan jumlah keseluruhan jangkitan ialah 144 kes, manakala kes yang sembuh seramai 139 orang. 446 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori pada masa ini. Sejak Mac 2020, jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatori ialah 4,974 orang. Jumlah ujian virus SARS-CoV-2 yang dilaksanakan dalam tempoh 24 jam ialah sebanyak 80 sampel dan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 51,457 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Salah satu maklumat Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE adalah untuk menjalinkan kerjasama strategik lagi berkesan dengan pihak berkepentingan. Menurut Pemangku Pengarah Pendidikan Teknik Institut Pendidikan Teknikal Brunei, jalinan kerjasama tertumpu kepada perkongsian maklumat dan peralatan, penempatan kerja pelajar-pelajar dan tenaga pengajar Institut Pendidikan Teknikal Brunei. Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabtu menjelaskan perkara itu semasa majlis penandatanganan memorandum persefahaman MOU antara IBTE dan LifeWire Sendirian Berhad. IBTE sentiasa mengalu-alukan dan mencari peluang untuk merokat lebih ramai banyak kerjasama dan kolaborasi yang baru dengan pihak-pihak yang berkepentingan bagi meningkatkan lagi kualiti pembelajaran dan pengajaran di institut ini. Kolaborasi di antara IBTE dan LifeWire telah dimertai pada sejak bulan Januari 2019 melalui projek Akurubis. Penglibatan LifeWire dalam projek Akurubis telah banyak membantu IBTE terutama menerapkan pendidikan yang baru bagi meningkatkan hasil di bidang penanaman terutama sekali penghasilan padi. Hadir yang berhormat Haji Abdul Hamid alias Sabli bin Haji Arsad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Ahli Lembaga Pengelola Institut Pendidikan Teknikal Brunei. Menandatangani pihak IBTE, Pemangku Pengarah Pendidikan Teknik yang juga Ketua Pegawai Eksekutif dan Awang Army Durani bin Haji Rahman, Pengetua IBTE Central. Bengkel Irama Syair Nusantara bagi ahli-ahli pusat kegiatan Warga Emas Tutong yang jurung kalinya diadakan selama 3 hari berakhir dengan majlis penutupan dan penyampaian sijil kepada para peserta. Majlis berlangsung di Dewan Serbaguna Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong pagi tadi. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bengkel yang disertai oleh 24 ahli pakwi itu dikendalikan oleh Biro Bahasa dan Sastera dan juga bahagian kesenian dan kebudayaan pusat berkenaan. Bengkel turut diserikan dengan persembahan irama syair Nusantara iaitu irama selindang delima, narasi, dodoi dan juga batu belah yang dipelajari sepanjang bengkel diadakan. Sisi mempelajari irama Nusantara itu adalah sangat-sangat bagus kerana dari sana warga emas yang berminat mengetahui rupanya masih banyak irama-irama syair di Nusantara ini. Jadi bagi warga emas mereka begitu bersemangat dan teruja bahawa irama syair yang mereka pelajari itu sangat berguna bagi diorang dan diorang merasa bersyukur dan kami juga merasai kegunaan akan datang syair-syair. Kami dapat menyairkan syair-syair yang diajarkan seperti selindang delima, narasi dodoi,
dan burung pungguk. Advantage yang kami dapat dalam saat ini, kami dapat mengalunkan irama-irama yang diajarkan dengan jelas dan baik, dan juga mendalami alunan-alunan irama yang diajarkan. Kajian Tenaga Kerja 2020 akan diadakan bermula bulan Ogos hingga November 2020 dan dilaksanakan dalam 2 peringkat. Berita lanjut mengenainya selepas petikan tidak. Kajian Tenaga Kerja KTK 2020 bermatlamat mengumpulkan maklumat terkini mengenai saiz, struktur, taburan dan ciri-ciri tenaga kerja, pekerjaan, pengangguran dan lain-lain ciri ekonomi penduduk yang akan digunakan dalam membantu perancangan, penyelidikan, penyediaan dasar dan pengurusan tenaga kerja. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan mengendalikan KTK 2020 bermula bulan Ogos hingga November. KTK 2020 dilaksanakan dalam 2 peringkat. Peringkat pertama dari 31 Ogos hingga 19 September 2020. Peringkat ini bertujuan menyenaraikan semua tempat kediaman di kawasan yang terpilih sahaja di seluruh negara. Pegawai kajian akan mengumpulkan maklumat mengenai isi rumah di kediaman yang terlibat. Maklumat tersebut akan digunakan semasa proses pemilihan bagi peringkat kedua. Sementara pada peringkat kedua yang dijalankan dari 19 Oktober hingga 15 November 2020, para pegawai kajian akan mengunjungi rumah keluarga terpilih dan seterusnya menemu duga ketua dan setiap ahli keluarga untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. KTK 2020 melibatkan kira-kira 3,200 buah keluarga yang terpilih di seluruh negara. Temu duga akan dilaksanakan menggunakan kaedah Computer Assisted Personal Interview CAPI, iaitu menggunakan tablet bagi menggantikan borang yang sebelum ini digunapakai. Kajian tenaga kerja dijalankan di bawah Akta Perangkaan Penggal 81 dari Undang-Undang Negara Brunei Darussalam. JPES memberikan jaminan maklumat yang dikumpulkan akan disimpan sulit dan akan digunakan bagi keperluan perangkaan sahaja. JPES telah melantik pegawai-pegawai kajian selaku penyelia dan penemu duga untuk menjalankan kerja-kerja luar bagi kajian tersebut. Keluarga terpilih diingatkan supaya memastikan penemu duga yang datang membuat lawatan adalah pegawai kajian yang dilantik melalui pas kajian, surat lantikan dan kad pengenalan mereka serta vest JPES. Sebarang pertanyaan mengenai KTK 2020 hubungi JPES melalui talian telefon 2230-265 semasa waktu pejabat, email info.statistics@jpes.gov.bn atau laman sesawang www.deps.gov.bn. Sikap cuai semasa memandu di jalan raya menggunakan telefon bimbit semasa memandu dan memandu melebihi had laju antara punca berlakunya kemalangan jalan raya di negara ini. Wasna Fakriana Othman membawakan laporannya. Berdasarkan statistik pasukan polis di Raja Brunei, sehingga Jun tahun ini, 506 kes kemalangan jalan raya telah dilaporkan. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan dalam tempoh 2 tahun kebelakangan dengan 633 kes pada tahun 2018 dan 586 kes pada tahun lalu. Statistik kemalangan yang dicatatkan tahun ini sehingga bulan Jun lalu menunjukkan penurunan kes. Bulan Januari mencatatkan kes kemalangan paling tinggi sebanyak 104 kes. Jumlah tersebut menurun kepada 86 kes pada bulan Februari, 76 kes pada bulan Mac dan 75 kes pada bulan April. Kes kemalangan jalan raya meningkat kepada 83 kes pada bulan Mei dan sedikit menurun pada bulan Jun sebanyak 82 kes.
Pasukan polis di Raja Brunei mencatatkan 6 kes kemalangan jalan raya yang melibatkan kematian di seluruh negara sepanjang 6 bulan pertama tahun ini. Januari dan Jun masing-masing mencatatkan 1 kematian, sementara Februari dan Mei masing-masing mencatatkan 2 kematian akibat kemalangan jalan raya. Sehingga Jun tahun ini, seramai 675 orang pemandu terlibat dalam kemalangan jalan raya. Daripada jumlah tersebut, 517 adalah lelaki. Belia yang berumur antara 18 dan 38 tahun mencatatkan bilangan yang paling tinggi terlibat dalam kemalangan jalan raya, iaitu sebanyak 383 orang. Majlis Keselamatan Kebangsaan Jalan Raya MKKJR menyeru orang ramai supaya membudayakan tabiat keselamatan jalan raya, sama ada sebagai pemandu kereta, penunggang motosikal atau basikal, penumpang kenderaan mahupun pejalan kaki. Semua pengguna jalan raya sama-sama bertanggungjawab dan berperanan menjaga diri sendiri dan orang sekeliling, termasuk harta benda. Sikap dan budaya mengutamakan keselamatan jalan raya akan membantu mengelakkan kemalangan. MKKJR berharap orang ramai akan menjadi pengguna jalan raya yang lebih cermat, prihatin, berhati-hati, berwaspada, bertimbang rasa dan berhemah. Ini termasuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan jalan raya dan lalu lintas. 54 pelajar Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar Tempurong yang mendapat keputusan cemerlang dalam peringkat O dan IGCSE tahun 2019 diraikan dalam majlis penyampaian hadiah cemerlang. Majlis yang berlangsung di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar itu bukan sahaja memberi pengiktirafan kepada kecemerlangan akademik dan usaha gigih para pelajar, tetapi juga sebagai galakan kepada yang lain supaya akan terus mempertingkatkan usaha serta pencapaian akademik mereka dari semasa ke semasa. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Yusnani binti Ampuan Haji Yusof, pegawai pelajaran Kluster 1. Tahun lepas, 34.31% pelajar Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar Tempurong mendapat 5O ke atas dari 137 pelajar yang menduduki peperiksaan. Ia merupakan pencapaian tertinggi sejak sekolah tersebut ditubuhkan dan telah diberikan penghargaan atas peningkatan 3 tahun berturut-turut. Beberapa orang pelajar cemerlang yang telah melanjutkan pelajarannya ke peringkat seterusnya mengakui dorongan ibu bapa dan guru merupakan penyumbang kepada kejayaan mereka dalam peperiksaan yang lalu selain memotivasikan diri dalam pembelajaran seharian. Saya perolehi 8 kredit, 3 A star, 4 A sama 1 B. Selama setahun belajar untuk O-level tu payah, Datuk macam kadangnya ada rasa macam kesorangan, tapi kalau usaha benar-benar Datuk macam dia putus doa, Datuk doa dari ibu bapa juga, semuanya okey terlepas satu. Saya sangat bersyukur atas kejayaan yang telah saya kecapi, dan selama ini banyaklah pihak yang telah membantu seperti guru-guru dan ibu bapa serta usaha sendiri juga dengan bantuan dari guru-guru yang memberikan kelas tambahan juga, dan dengan doa-doa dari guru ibu bapa juga, sokongan dorang. Saya mendapat 8 kredit. Bagaimana saya dapat ataupun memperolehi kejayaan ini adalah dengan cara rajin menghadiri extra class ataupun kelas tambahan yang diadakan oleh guru-guru. Rajin mengulang kaji dan juga mencuba soalan-soalan daripada tahun-tahun lepas punya. Dan hari sekali jangan lupa hormati guru-guru, ibu bapa, minta restu dorang, minta doakan supaya dapat memperolehi kejayaan dan dipermudahkan sewaktu menjawab soalan dan peperiksaan. Pelbagai barang termasuk koleksi peribadi, makanan dan minuman diketengahkan semasa bazar flea market yang dikendalikan oleh Sparks Company Sendirian Berhad. Diadakan selama 2 hari sehingga esok, bazar diadakan mengikut garis panduan Kementerian Kesihatan.
Bazar berlangsung di Kompleks Haji Muncit dan Hajar Rapiah, Jalan Komersial Jaya Setia Berakas. Ia memberi peluang kepada para pengusaha mempamer dan memperkenalkan perusahaan mereka kepada orang ramai. Our event berlangsung 2 hari, 29 Ogos 2020 pada pukul 2 petang hingga 10 malam, dan juga hari Sunday 30 hari bulan akan berlangsung pukul 10 pagi sampai 6 petang. Kami ingin invite everyone to datang to support our vendors di sini yang menjual pre-loved items and makanan-makanan. Kami telah membriefing each and every one of our vendors untuk memaintain social distancing, seperti booth durang adalah ada separated distance apart, and also the entrance kami ada menyediakan QR code and also hand sanitizer to ensure crowd control, and as well we tell our vendors untuk memakai mask when serving food to the visitors in this event. Shield Our Seniors, kami adalah pelajar perubatan tahun 3. Masa ini kami ada community project untuk meningkatkan kesedaran tentang penjagaan warga emas, terutamanya semasa pandemik COVID-19. Kami akan menjual baju-baju legend Liverpool, insyaAllah, dan akan berikan mengimbas kembali kenangan-kenangan lama. Kami berjual macam-macam, seperti air special daripada Perion. Tesi special pun ada. And pais saja, itu jangan-jangan mesti kamu merasa tu. Itu yang pais yang buatan orang Brunei, and mantap, and banyak lagi. Perkhidmatan membersih dan membasmi kuman yang diusahakan oleh Bersih Solution dan projek penanaman pokok tin berskala besar yang diusahakan oleh syarikat Faza Enterprise di kawasan kemajuan pertanian KKP Tunku antara yang dimuatkan dalam berita ekonomi esok. Syarikat Faza Enterprise merupakan syarikat tempatan yang memulakan penanaman pokok tin dengan menggunakan rumah pelindung hujan sejak bulan Ogos tahun lalu. Ia adalah bagi mengekalkan ketahanan buah dan menghindari serangan musuh tanaman. Pada masa ini, syarikat tersebut memilih variti yang boleh menghasilkan buah yang banyak dan dijangka menghasilkan 2,400 kilogram buah tin tahun ini. Juga dimuatkan dalam berita ekonomi minggu ini, Bersih Solutions menyediakan perkhidmatan membersih, mengemas dan membasmi kuman dengan menawarkan harga yang berpatutan. Perkhidmatan yang ditawarkan agensi ini dijamin memberi kepuasan kepada pelanggan. Ikuti paparannya dalam berita ekonomi Ahad ini, 30 Ogos melalui saluran RTV Perdana.